سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebelum masa 8.15, sebelum kita tunggu kawan-kawan kita, marilah sama-sama kita berzikir dah. Walhamdulillah. Waalaikumsalam. Yang jawab, yang bagi salam tu, waalaikumsalam. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sidang penonton, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada malam ini kita dapat bersiaran langsung. Baik, jadi sebelum tu saya nak tanyalah, suara saya jelas kan? Suara saya jelas ataupun tidak? Dan gambar nampak macam mana? Nampak video nampak kelabu tak? Video saya nampak kelabu kan? Nampak okey. Baik. Yang bagi salam tu waalaikumsalam. Yang bagi salam waalaikumsalam. Saya jawab salam lah. Okey, semua kita jelas, alhamdulillah. Okey, malam ni kita sambung balik pelajaran kita. Kabur sikit. Okey, kabur sikit tak apalah, janji suara dengar lah. Tak tahulah mungkin kamera ni. Baik, tu okey dah kot. Okey dah. Baik, jadi malam ni kita akan sambung pelajaran akidah dulu. Muka surat 11. Pelajaran akidah muka surat 11. Masih lagi menggunakan buku ni. Buku nota padat. Masih menggunakan buku nota padat. Muka surat 11. Bahagian akidah. Baik. Jadi malam ni pelajaran yang keempat. Kita masuk pelajaran yang keempat, iaitu sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Baik. Apakah pengertian sifat mukhalafatuhu lil hawadis? Cara mengetahui dan beriman dengannya. Dalil serta kesimpulan tentangnya. Baik, jadi yang kata sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadis, artinya keadaan Allah yang berbeza daripada segala yang baharu. Maknanya Allah tu tak sama dengan baharu. Allah Ta'ala tu tak sama dengan baharu. Iaitulah kemudian sifat yang berlawanan. Sifat yang berlawanan ataupun sifat yang tidak ada pada zat Allah Ta'ala, iaitulah mumatsalatuhu lil hawadis, iaitulah bersamaan Allah dengan segala yang baharu. Mustahil Allah bersifat sedemikian. Maknanya Allah Ta'ala ni wajib bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis,
Iaitulah keadaan Allah Ta'ala tu berbeza, berlawanan, tidak sama dengan segala yang baru. Baik, jadi yang hadir kelas tuition malam ni, tolong tulis nama. Sebab ustazah nak tengok lah. Baik, tolong tulis nama sebab ustazah nak tengok siapa yang hadir. Baik. Jadi kemudian keterangan. Kita tengok ikut buku ni lah keterangan. Beriman dengan sifat Allah adalah wajib. Wajib dengan maksud wajib syarak. Wajib syarak. Syarak tekan kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib bagi setiap orang mukmin, orang yang mengaku diri dia tu beriman kepada Allah, maka wajib atasnya beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Sekiranya kita gagal beriman dengan sifat Allah, perbuatan itu boleh menyebabkan rosaknya akidah dan boleh menyebabkan Allah Ta'ala siksa kita di akhirat nanti. Baik, mana ada dalil? Dalil kata Allah Ta'ala tu tak serupa dengan baharu. Bersalahan dengan baharu. Mana ada dalil? Dalam surah Asy-Syura ayat 11, firman Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai'un. Artinya tiada sesuatu pun yang setanding, yakni yang serupa dengannya dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Serupa dari segi zat dia, tak serupa. Dari segi sifat Allah Ta'ala, tak serupa. Dari segi perbuatan Allah Ta'ala, tak serupa. Kalau dari segi zat, zat Allah Ta'ala ni bukan berketul. Bukan berjirim, bukan bertempat. Sebab tu lah, kalau orang kata Allah tu besar lah. Besar mana tu? Salah lah. Soalan macam tu tak sepatutnya tanya lah. Allah Ta'ala tu besar mana? Tu Allahu Akbar tu, Allah Maha Besar tu, Allah besar lah. Yang tu besar bukan besar zat dia. Kena faham lah. Yang tu bukan besar zat dia lah. Allahu Akbar. Kita azan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Erti dia apa dia? Allah Maha Besar. Maha Besar di situ bukan zat Allah Ta'ala yang besar. Saya kata Allah Ta'ala besar sungguh. Allah Ta'ala bukan macam tu. Jangan faham macam tu. Besar di situ dengan maksud besar dari besar nisbah pangkat dia. Besar nisbah pemerintahan dia. Bukan besar zat dia. Tak. Zat Allah Ta'ala tak besar. Sebab dia bukan baharu. Besar, kecil, gemuk, kurus semua tu adalah sifat baharu. Jangan kita faham Allah Ta'ala besar, zat dia tak. Dia tak sama macam kita. Dia tak sama macam baharu. Sebab zat Allah Ta'ala ni dia tak berketul. Kita berkubuh, berketul. Kita berketul dan mengambil ruang, tempat. Di sesuatu tempat tu kita mengambil ruang. Jadi, itu dipanggil jirim. Kita ni berketul, bertubuh, berjisim. Tapi Allah Ta'ala tak, bukan macam tu. Allah Ta'ala bukan macam tu. Jadi kita tak sepatutnya mengatakan Allah Ta'ala tu besar, kecil, gemuk, kurus. Tak boleh kata macam tu. Tak boleh. Baik. Dan kemudian, kita tak boleh kata Allah Ta'ala tu ada di bawah, ada di kanan, ada di kiri, ada di atas langit. Tak boleh kata macam tu. Sebab berpihak itu adalah makhluk. Di atas, di bawah, di kanan, di kiri, semua tu makhluk. Allah Ta'ala bukan macam tu. Sebab itulah ada setengah golongan yang mengatakan Allah Ta'ala berada di arash, di atas langit. Itu tak benar. Itu salah. Dakwaan itu salah. Mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala tu bersila lendik di atas arash. Di atas arash. Salah lah. Pahaman macam tu salah. Sebab Allah Ta'ala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Semua kanan, atas, kiri, bawah semua tu adalah makhluk. Makhluk. Baik. Jangan faham kata Allah Ta'ala tu duduk atas. Baik. Kemudian sifat Allah Ta'ala pun tak sama dengan baharu. Sifat baharu dipanggil arak. Arak ni dia tumpang kepada jirim. Tapi jirim ni maknanya benda yang berketul. Tapi sifat Allah tidak berjirim. Sifat Allah bukan arak. Sebab zat Allah Ta'ala bukan jirim. Sifat Allah dia tumpang kepada zat Allah. Kalau arak ni sifat baharu. Sifat makhluk. Contoh dia macam
kopiah kita, kopiah tadi ni lah, kopiah tadi ni. Baik, yang dikatakan jirim tu adalah kopiah tu. Kopiah tu jirim. Arak dia mana? Arak dia adalah putih tu, putih tu. Warna putih tu dipanggil arak. Sifat bagi kopiah. Kopiah ni warna apa? Warna putih. Jadi kopiah tu dipanggil jirim. Warna putih di kopiah itu dipanggil arak. Arak tu dipanggil sifat kepada bahru, sifat makhluk. Jadi kopiah ni makhluk lah ni. Kopiah ni makhluk. Mana ada arak dah? Tu putih tu. Putih yang melekat di kopiah itu adalah arak bagi kopiah. Kopiah ni jirim. Jadi sifat Allah Taala tak sama macam bahru. Sifat Allah dia ada pada zat Allah Taala. Sifat dia bukan arak. Sebab arak itu sifat bagi bahru. Tu kalau kita mengaji tinggi sikit macam itulah. Baik, jadi kitab buku kafan ni dia ringkas aja. Tapi pahaman dia macam itulah. Kemudian perbuatan Allah Taala, fi'il Allah Taala, perbuatan Allah Taala tak sama macam bahru. Perbuatan Allah Taala itu mengadakan benda yang tidak ada dan meniadakan benda yang ada. Mengadakan contoh seorang bayi. Allah Taala mengadakan dia dengan ibu dia melahirkan bayi tersebut. Kemudian Allah Taala meniadakan bayi tersebut dengan mematikan bayi tersebut. Itu adalah perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah ini tidak memerlukan perkakas, tidak memerlukan bahan. Contoh perbuatan kita. Kita macam saya beritahu semalam, perbuatan makhluk berbeza dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah, kalau Allah Ta'ala nak cipta langit, nak cipta bumi, nak cipta gunung ganang, pokok kayu, manusia dan sebagainya lah yang kita duk nampak ni, Allah Ta'ala tak perlukan bahan. Allah Ta'ala buat langit, perlukan bahan tak? Nak perlukan simen tak? Perlukan lori tak? Perlukan besi konkrit tak? Tak payah. Allah Ta'ala tak perlukan. Baik, muka surat 11. Muka surat 11 Aqidah. Berbeza dengan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk memerlukan bahan. Kita nak buat rumah, kena ada simen, kena ada bata, kena ada besi konkrit, kena ada lori, kena ada tempat bacur simen, kena ada skop dan macam-macam lagi. Alat-alat yang kena ada. Barulah kita boleh buat rumah. Tapi Allah Ta'ala tak perlukan bahan. Tak perlukan perkakas. Dia nak buat bumi ni, dia tak perlukan simen, dia tak perlukan tanah. Terus dia buat macam tu lah. Maknanya, tu perbezaan di antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Baik. Baik, dalam buku ni dia tak tulis lah sampai teratur. Tu saya hurai lah. Baik. Kemudian kita tengok buku balik. Hukum beriman dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Itulah wajib. Wajib. Maknanya siapa tak beriman, siapa tak percaya, maka orang tersebut adalah berdosa dan dijanjikan dengan seksa di akhirat nanti. Apa dia ta'rif wajib? Di sini wajib syarak lah. Wajib syarak, bukan wajib akal, wajib syarak. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Barang siapa yang ma yusabu, barang yang diberi pahala di atas memperbuatkannya dan dijanji seksa di atas meninggalkannya. Itu maksud wajib syarak di sini. Jadi kalau kita mengaji, kita percaya sifat mukhalafatuh lil hawadis ini, kita beriman, maka kita diberi pahala. Tetapi kalau kita tak percaya sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ini adalah sifat Allah, maka kita berdosa dan dijanji seksa oleh Allah di akhirat nanti. Kena jaga lah, bahaya lah. Bab akidah ni cukup bahaya. Kita kena i'tikad yang mana mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ini, itulah bersalahan Allah Ta'ala dengan bahru itu adalah sifat Allah yang wajib kita yakin, yang wajib kita percaya, yang wajib kita i'tiqad dalam hati kita. Jadi zat Allah Ta'ala tidak sama dengan segala makhluk. Seperti mana yang saya beritahu tadi, zat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk dan tidak mampu dipikir oleh akal manusia yang waras. Sebab itulah hadis Nabi kita, tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah oleh kamu akan kejadian Allah. Kita tengok kejadian Allah berapa? Bumi, langit, matahari, bintang, binatang. Kita fikir yang tu kita kena fikir.
la tatafakkaru fil khaliq, dan jangan kamu berfikir tentang Allah. Jangan kamu berfikir tentang zat Allah. Kamu dibenarkan berfikir tentang kejadian Allah. Yang kita dah nampak ni lah. Kita fikir yang tu sudah. Langit siapa buat? Langit ni tak ada tiang, siapa buat? Matahari ni, panah ni, boleh menggeringkan pakaian. Panah badan kita ni. Padahal matahari duduk jauh tu. Bukan dekat. Panpi panah. Panas sungguh. Kalau main musim kemarau tu panas sungguh. Siapa buat ni? Kena fikir. Kemudian apa dia, bintang di langit. Siapa buat ni? Bercahaya, berkelip-kelip. Siapa buat? Allah Ta'ala. Yang tu kena fikirlah. Binatang ataupun buah-buahan. Buah rambutan, buah durian. Manis. Siapa buah gula dalam tu? Air tebu, pokok tebu kan. Manis. Siapa buah gula dalam tu? Kena fikir yang tu. Siapa buat? Allah Ta'ala. Tapi tentang zat Allah Ta'ala, la tatafakkaru fil khaliq. Kamu tak dibenarkan berfikir tentang pencipta, zat Allah Ta'ala tu. Hakikat zat Allah Ta'ala tu, kita tak dibenarkan berfikir. Maknanya akal kita tak mampu berfikir. Dilarang berfikir macam sampai tahu tu. Baik, kemudian dia kata, tidak mampu dipikir oleh akal manusia yang waras. Maknanya kita ni sebagai seorang yang berakal yang waras, tidak boleh memikirkan tentang zat, hakikat zat Allah. Yang kita boleh berfikir adalah melihat makhluk di dunia ni, yang kita boleh nampak lah, dan kita fikir kejadian ni siapa yang buat. Yang tu kita boleh fikir. Kemudian dia kata di sini, itulah bukti kelemahan manusia yang diciptakan oleh Allah. Itu adalah kelemahan kita. Bukan semua benda kita boleh fikir dengan akal. Memanglah akal Allah Ta'ala bagi kat kita tu untuk berfikir. Tapi tak semua benda kita boleh berfikir dengan akal. Sebab itulah kadang-kadang seperti mana peristiwa Isra' dan Mi'raj kan. Perkara tu tak boleh fikir dengan akal. Kalau fikir dengan akal, kita kata tak logik lah. Tak logik lah kan. Naik apa langit ke berapa? Naik lepas isyak sebelum subuh sampai dah. Sedangkan perjalanan daripada kota Mekah ke Baitul Maqdis, kalau naik unta mengambil masa lebih kurang berbulan-bulan, 2-3 bulan baru sampai. Tapi Nabi pergi sekejap lah. Lepas tu naik atas langit pula. Kalau fikir dengan akal memang tak logik. Tapi itu adalah kebenaran. Walaupun benda tu kalau fikir dengan akal memang tak logik, tapi benda tu adalah benar. Benar, harus pada akal. Jadi tak semua perkara yang boleh dipikir dengan akal. Baik. Kemudian bawah sekali dikata kesan beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Setelah mana kita beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis, apakah kesan dia? Yang ni takut ada soalan lah. Selalu soalan tanya lah. Soalan UPKK kan. Apakah kesan kan? Berikan 3 kesan. Setelah mana beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Yang pertama, apa dia kesan dia? Iman semakin bertambah. Iman kita semakin bertambah. Bila kita tahu tentang sifat mukhalafatuhu lil hawadis, iman kita semakin bertambah. Kepercayaan kita lah iman tu. Baik. Kemudian yang kedua, kesan dia adalah dapat membezakan Tuhan dan makhluk. Bila kita belajar sifat mukhalafatuhu lil hawadis, kita boleh beza. Oh, hak Tuhan macam ni. Zat dia bukan sama macam baharu. Zat baharu berketul, bertubuh, berjirim. Zat Allah Ta'ala bukan macam tu. Sifat Allah Ta'ala dia tak tumpang pada jirim. Sifat Allah tumpang pada zat Allah. Tapi baharu sifat dia dipanggil arak, tumpang pada jirim. Tak sama. Kemudian perbuatan Allah tak sama dengan baharu. Kita boleh fikirlah. Tak sama dengan baharu. Perbuatan Allah tak memerlukan bahan, tak memerlukan orang tolong dia. Tapi perbuatan baharu memerlukan bahan, memerlukan perkakas, memerlukan orang tolong dia. Tu macam nak buat rumah lah. Kalau buat seorang-seorang susah juga. Dia kena ada orang tolong. Baik. Tu dipanggil makhluk. Baik. Setelah mana kita tahu sifat ni, maka kita dapat membezakan di antara Allah dengan makhluk. Baik, ada yang baru tanya lah, muka surat berapa? Muka surat 11. Muka surat 11 bawah sekali tu. Menggunakan buku ni lah, buku nota padat ni. Baik. Kemudian kesan beriman dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis lagi mendatangkan rasa ikhlas beribadah.
Bila kita dah mengaji bab sifat ni, maka kita kita akan ada sifat ikhlas akan hadir dalam diri kita apabila kita beribadah kepada Allah. Tu. Baik, seterusnya sentiasa meneroka sesuatu yang baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bila kita dah kenal Allah, kita dah boleh beza Allah dengan makhluk, maka kita akan mencari lagi, kita akan meneroka lagi ilmu-ilmu dan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi rasanya untuk akidah kita berhenti sekat ni, kita terus masuk kepada ibadah pula. Baik. Okey, kita sambung minggu depan muka surat 12 lah bab akidah. Kemudian kita tengok pula muka surat Muka surat 52. Muka surat 52 iaitu bahagian ibadah pula. Bahagian ibadah muka surat 52 lah. Muka surat 52 bahagian ibadah. Baik. Baik. Yang ketujuh lah. Yang ketujuh. Baik, kita tengok pula muka surat 52. 52 berkaitan dengan rukun solat. Kita sambung pula berkaitan dengan ibadah. Baik. Semalam kita bincang berkaitan rukun solat sampai nombor 6 semalam. Jadi kita sambung pula malam ni yang ketujuh, rukun sembahyang lah. Solat tu bahasa Arab. Bahasa kita panggil sembahyang. Jadi rukun yang ketujuh adalah sujud. Sujud ni dia ada anggota dah. Pastikan bila kita sujud itu kena dahi kita ni. Masa sujud tu pastikan dahi kita ini tidak terlindung oleh sesuatu pun. Maknanya paling kurang 3 jari. Paling kurang 3 jari. Kalau kita ni orang yang pakai serban lah. Tahu serban? Orang pakai serban kan, balut serban tu. Pastikan jangan tutup dahi. Jangan tutup dahi sampai macam tu. Bila tutup dahi macam tu, bila dia sujud atas serban, dia sujud atas kopiah, bukan sujud atas dahi. Maka sujud dia tak sah. Bila sujud dia tak sah, maka solat dia tidak sah. Dia kena buka dahi tu, buka dahi. Paling kurang 3 jari. 3 jari 3 jari. Kalau pakai serban ke apa ke, pastikan ada 3 jari ruang dahi dia tu untuk sujud. Kalau pakai kepiah pun sampai teratu, dia sujud, maka tak sah sujud dia. Sebab dia sujud atas kepiah. Bukan dia sujud dengan dahi. Sujud atas kepiah. Lagi satu kepada mereka yang suka simpan rambut panjang-panjang tu lah kan. Kadang-kadang orang lelaki kita ingat perempuan, tengok belakang macam perempuan. Tengok-tengok lelaki. Bila sembahyang, pastikan rambut tu walaupun selai, dia ada di sini, di dahi kita. Bila kita sujud atas rambut tu, maka tidak sah sujud itu. Dia kena dahi betul-betul dahi sujud di lantai. Bukannya sujud atas serban, sujud atas kain, sujud atas rambut, tak boleh. Sebab tu orang yang rambut panjang dia kena pakai kepiah lah kan. Pakai kepiah bagi rambut dia tu tak jatuh ketika mana sujud. Baik. Sujud, anggota sujud dahi, 2 tapak tangan, pastikan 2 tapak kanan kena pada lantai. Lepas tu 2 lutut ni bagi kena lantai, dan 2 perut ibu jari nah. Ibu jari kaki tu, ibu jari kaki kita tu perut dah ni, perut ni sebelah ni. Pastikan kita tekan. Tekan ni lantai tekan ni. Lantai tekan. Nampak tak? Tak nampak. Tekan ujung jari. Ibu jari kaki tu kena tekan. Jangan macam tu. Jangan tak macam tu. Jangan tak begitu macam tu. Dia kena tekan. Bagi kena tapak perut ibu jari tu. Kena ke lantai. Baru sah. Kalau yang tu tak kena, terpacak macam tu kan. Kaki dia terpacak macam tu, tak kena perut ibu jari tu, tak kena lantai, tak sah. Tak sah, hati-hati lah. Ramai macam tu. Sebab tu sembahyang, kalau boleh mengajilah dulu. Sambil-sambil mengaji kan. Ni mengaji tak kira sembahyang lah. Sembahyang sunat, lepas sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat. Sembahyang tak berhenti.
Sembahyang tak berhenti. Tapi padahal sembahyang tu Tuhan tak terima. Sebab apa? Sebab kita sembahyang dalam keadaan tak erti. Mengaji tak mau. Mengaji ni tak mau langsung. Baik. Kemudian sujud. Sujud berapa kali? 2 kali lah. 2 kali. Sujud yang pertama baca subhana rabbil a'la wa bihamdih. 3 kali lah. Baca tu sunat. Sunat sajalah. Kalau tak baca pun sah sujud. Baca tu sunat. Yang wajib itu sujud tu. Baik. Kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud pula yang kedua. Baik. Duduk antara dua sujud dipanggil duduk iftirash. Sebelah duduk di belah kaki ni, kaki sebelah kanan tu pecak. Duduk iftirash. Kalau dalam buku kafar tu dia ada gambar kan, tengok gambar tu lah. Kemudian dan tumakninah. Tumakninah tu masa kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tu masa tu. Masa tu. Okey, sebentar lah. Okey. Masa kita sujud tu, kita baca subhana rabbil a'la tu, masa tu lah dipanggil tumakninah. Maknanya berhenti sekejap. Bukan sujud naik terus. Bukan. Tak ada nak baca apa. Dia sujud tu sekadar kita kata subhanallah. Maknanya kita, kalau tak baca subhana rabbil a'la wa bihamdih 3 kali pun tak apa. Kita sujud tak baca apa pun tak apa. Sujud sekadar subhanallah. Okey. Duduk antara dua sujud. Sah dah. Tapi jangan sujud-sujud naik terus. Tak dan. Subhanallah pun tak dan. Masa tu sekadar kita sebut subhanallah tu tak dan. Baru tak naik balik. Tak dan nak poi. Yang tu tak sah lah sujud macam tu. Dia kena paling kurang masa dia tu sekadar kita kata subhanallah. Okey, kita bangkit balik. Bangkit tu duduk iftirash. Duduk antara dua sujud. Tapi yang kita duk baca subhana rabbil a'la wa bihamdih, tu lebih lah, bagus lah. Pasal dia lebih lah tumakninah tu kan. Lebih dah masa subhanallah. Kita kata subhana rabbil a'la wa bihamdih 3 kali. Maknanya dah lebih dah tu. Itu terbaik lah. Yang kita duk buat tu terbaik lah. Tapi paling kurang subhanallah. Masa dah tu. Masa letak dahi tu. Itu dia panggil tumakninah. Wajib lah. Wajib. Jangan jadi macam saya beritahu semalam, video saya pernah tengok tu. Di mana tu tak tahu lah. Indonesia ke mana tu. Sembayang tu tak tahu lah macam mana. Macam bunyi laju kan. Allahu Akbar. Allah Alhamdulillah. Allah. Bangkit. Pupak. Tak tahu dia baca apa. Kan? Tak ada nak baca. Baru bangkit lah. Macam tu bukan sembayang tu. Sembayang apa lagu tu kan. Tak ada nak baca. Tumakninah tak ada. Maka tidak sah sembayang. Hati-hati lah. Kemudian yang ke-8 rukun sembahyang. Kena ingatlah rukun-rukun ni benda penting. Benda wajib. Kalau kita buat main-main, kita takut sembahyang kita tu tak sah. Yang ke-8 duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu juga rukun. Dipanggil rukun yang pendek. Duduk antara sujud. Lepas pada sujud yang pertama, duduk tu. Duduk iftirash. Punggung kita tu duduk atas kaki sebelah kiri, kaki sebelah kanan tu pacak kan. Tekan pacak tu. Ataupun nak itu pun boleh. Maknanya iftirash, duduk iftirash. Yang tu kena tengok gambar lah. Yang ni kena tengok berdepan ni baru boleh faham. Kalau dalam ni boleh juga tapi taklah faham semualah pasal mengaji dalam ni biasalah kan. Baik, rojok di buku kafar tu. Ada gambar kot. Tengok situ. Duduk iftirash yang mana? Tahiyat awal tu, duduk tahiyat awal dah. Duduk tahiyat awal lah, duduk macam tu. Duduk antara dua sujud. Kemudian dan tumakninah duduk tu, tumakninah maknanya berhenti sekejap. Sekadar subhanallah. Tu kita dah baca rabbighfirli tu apa dah? Tu sunat aja. Tak baca pun tak apa. Kalau kita duduk lepas tu terus sujud yang kedua pun boleh. Tapi duduk tu masa dia tu sekadar subhanallah. Subhanallah. Lama mana sah kan? Tu. Tapi dah kita baca rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, lebih baguslah sebab masa dia tu lebih panjang lah. Tu tumakninah. Wajib tu bukan sunat lah. Tumakninah tu wajib. Kemudian rukun yang ke-9 duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir tu dipanggil duduk apa? Duduk tawarruk.
Iaitu punggung kita tu, kaki kita masuk celah ni dan punggung kita tu duduk di atas lantai sebelah. Kaki kita belah kanan ni pecak. Jadi sengit sikit lah. Yang ni. Takkan tak tahu kot kan. Duduk sembahyang selalu kan. Duduk herak sikit tu. Tu duduk tawarruk nama dah. Duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir tu wajib tu. Duduk tahiyat akhir tu wajib. Jangan duduk ikut dan lah. Kadang-kadang duduk ikut dan betul. Mana ada beza duduk betul dengan duduk tahiyat akhir tu. Kena ada beza lah. Bagi ada beza. Ni duduk sama tengok. Kecuali dia sakit. Kalau sakit tu kira lain lah. Kalau sakit ni kira lain. Uzuk kira lain. Ini kira orang yang sihat. Kemudian yang ke-10, rukun yang ke-10, membaca tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tu sampai habis lah. Sampai fil alamin. Innaka hamidun majid tu. Belah ni dah ada terang kot. Baca tahiyat akhir tu. Rukun qawli lah. Kemudian yang ke-11, salawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir tu. Ada selawat Nabi kan? Dalam tahiyat akhir tu ada selawat Nabi yang tu wajib. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu wajib. Tu tahiyat selawat Nabi dalam tahiyat akhir tu adalah wajib, rukun qauli. Siapa tak selawat dalam tahiyat akhir, maka sembahyang dia tak sah. Tahiyat akhir dia tu tak sah, maka habis. Rosak satu, habis. Satu sembahyang tu rosak. Tu rukun sembahyang. Kemudian yang ke-12, rukun yang ke-12, salam yang pertama. Kita bagi salam yang pertama tu. Lepas kita kata fil alami innaka hamidun majid. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Kali yang sebelah kanan tu adalah wajib hukum dia. Belah kiri tu sunat. Lepas pergi belah kanan, kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Okay, belah kiri pula. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang tu sunat. Belah kiri tu sunat. Yang wajib belah kanan. Contoh. Kita ni nak terkentut sangat-sangat dah ni. Nak terkentut sangat-sangat dah. Kita elok kita bagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gaya nak bagi sebelah kiri kita terkentut. Batal tak sembahyang kita? Sah tak sembahyang? Tolong jawab. Sah tak sembahyang? Maknanya setelah selesai kita bagi salam yang belah kanan tu, sebelum nak bagi salam yang belah kiri tu kita kentut. Sah tak sembahyang kita? Tolong jawab. Sah tak? Sembahyang kita sah tak? Para pelajar sekalian tolong selawat. Jawab. Ada yang kata apa ni? Dah. Sah, tak sah. Ada yang kata sah, ada yang kata tak sah. Baik. Jawab lagi. Hal lain jawab. Bekas-bekas jawab. Maknanya kita dah bagi dah salam yang pertama tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, sebelum kita nak bagi salam yang kedua, yang belah kiri tu. Sebelum nak bagi tu, kita terkentut. Tak tahan sangatlah, terkentut. Sah tak sembahyang kita? Ada yang kita tak sah, ada agak seorang. Ada yang kita sah. Jawapan dia sah. Jawapan dia sah lah, sah. Sebab apa sah? Sebab bagi salam yang sebelah kanan itu wajib. Maknanya kita telah menyempurnakan yang wajib tu. Bagi dah wajib tu. Ni sunat. Sebelah kiri tu sunat. Jadi jawapan dia sah lah. Sah. Kecuali kita duduk tengah bagi. As-salam. Tak ada lagi. Baru as-salam. Waalaikum tu tak ada lagi. As-salam terkentut dah. Kita nak bagi salam sebelah kanan tu. Baru as-salam kentut dah. Yang tu barulah kena sembahyang lain. Kena ambil wuduk lain. Lepas tu sembahyang pula. Start pada mula balik. Faham tak? Sebab tak sempat nak bagi salam yang wajib tu. Belah kanan tu wajib. Jadi dia tak sempat nak sempurnakan salam yang belah kanan tu. Maka kena sembahyang lain lah. Sebab tak sempat. Tapi kalau dah sempat dah bagi yang sebelah kanan, kemudian sebelum sebelah kiri tu tak sempat, maka sah lah. Sebab dah sempurna yang wajib. Yang tu kena faham. Kena ambil wuduk lain lah, dah kentut.
ambil uduk lain dan sembahyang semula. Baik, kemudian apa dia? Nak cerita apa? Salam yang kena. Okey. Cara nak bagi salam cara nak sebut dia tu. Kena sebut elok-elok lah. Jangan baca Assalamualaikum warahmatullahi. Habis. Tak sah sebab dia kata salah. Salah. Sedangkan ada alif lam kat depan tu ejaan dia alif lam sin lam mim kan. As-salah. Kalau dalam ilmu tajwid dia panggil alif lam syamsyah. As-salah. Sebut pergi elok. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni tak? Salah. As-salah. Tak ada. As-salah. As-salah. Bukan salah. Bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru betul. Ni kadang-kadang kita bagi salam pun tak betul jumpa kawan kita di tengah jalan. Assalamualaikum. Bagi salam. Taklah, salah. Jangan jawab. Kalau dia bagi salam salah, jangan jawab. Tak wajib jawab. Kalau nak wajib jawab tu, bagi salam hak betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru sah semayang. Ni salah tu. Lagi pula cara nak bagi salam tu, kepala kita duduk tengah lu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kali. Ni tak. Assalamualaikum warahmatullahi. Sambil duduk kata, sambil kalih dah. Tak dampak lagi. Dia bagi salam. Habis tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kalih. Bacalah Allahumma inna nas'alika ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon keredaanmu dan syurgamu. Lepas tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kalih belah kiri. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami minta berlindung daripada jatuh ke dalam neraka. Gugur dalam neraka. Maknanya kita minta berlindung daripada neraka lah belah kiri tu. Belah kanan tu kita minta redha dan syurga. Baik, tu cara bagi salam. Baik, habis. Tu rukun yang ke-12. Kemudian rukun yang ke-13 tartib. Tartib maknanya mengikut aturan yang betul. Yang pertama apa dia? Berdiri dulu kan. Berdiri betul. Yang kedua niat, yang ketiga takbiratul ihram. Kena ikut turutan. Jangan selawat dulu. Selawat dulu, tahiyat dulu, mana boleh. Dia kena ikut turutan rukun. Baik, itulah 13 rukun. Rukun sembahyang yang wajib kita sempurnakan. Maknanya semua kena betul. Start daripada yang pertama sampai 13 tu, semua kena buat, semua kena betul. Salah satu, habis rosak sembahyang kita. Dia sama macam rukun iman lah. Rukun iman ada 6 kan. Rukun iman, kalau kita tak percaya satu kita tak percaya kepada hari kiamat contoh, habis rosak iman kita. Maka kita dipanggil bukan orang yang beriman. Bila bukan orang beriman ni orang apa? Orang bukan beriman, orang kafir. Sebab kita tak beriman. Kita tak percaya hari kiamat contoh. Kita bukan orang beriman, kita orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Orang kafir ni kekal dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian selepas daripada itu. Duk kekal tu, duk kena seksa dalam neraka selama-lamanya. Sampai bila-bila. Na'udzubillah min zalik. Kita minta berlindung. Jadi, rukun iman, kita kena percaya semua. Percaya Allah, malaikat, kitab, qada-qadar, hari kiamat. Semua tu kena percaya. Hak 6 tu. Jangan tolak satu pun. Begitu juga rukun sembahyang. Kita tak buat satu kita tak baca surah Fatihah. Hal lain kita buat. Kita buat 12, kita tak buat satu maka sembahyang kita habis lingkup. Kira macam tak sembahyang. Kira macam tak sembahyang. Dia tak serupa macam rukun Islam. Tak sama. Rukun Islam tu, contoh dia tak buat satu. Yang pertama apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang tu syarat lah. Syarat orang kafir. Syarat orang kafir nak masuk Islam. Yang tu. Tapi macam kita ni memang keturunan Islam lah. Tapi walaupun kita ni keturunan Islam, seumur hidup kena mengucap agak sekali. Tu. Baik. Untuk mentajdidkan iman kita. Memperbaharui iman kita. Contoh macam kita tak semayang. Kita tak semayang, tak jadi kafir lagi. Kalau orang tu, dia tak semayang. Dia Islam. Tapi dia tak semayang. Dia jadi kafir tak? Dia tak jadi kafir lagi. Islam dia tak rosak lagi.
Cuma dia berdosa. Orang panggil mukmin yang asi. Orang Islam yang derhaka kepada Allah sebab tak semayang. Sebab semayang tu perintah Allah. Dia tak jadi kafir lagi. Kecuali kalau dia kata semayang itu tak wajib atasku. Semayang itu tak wajib atasku, hanya wajib atas puak-puak yang pakai kepiah tu sahaja. Puak-puak yang pergi masjid tu sahaja. Semayang tu wajib atas mereka saja. Atasku tak wajib. Kalau dia kata macam tu, dia i'tiqad macam tu, barulah jadi kafir. Na'udzubillah. Tapi kalau dia tak semayang, tapi dia tak kata pun semayang tu tak wajib atas dia. Dia kata wajib atas dia, cuma dia tak semayang. Malah semayang. Yang tu tak jadi kafir lagi. Baik, na'udzubillah lah. Kemudian kita tengok muka surat 53, masa lagi. Tengok muka surat 53 lah. Baik, atas sekali, huraian rukun solat. Yang ni saya dah terang dah tadi kan. Tak apalah kita baca sekali. Sebab yang ni saya terang belah ni. Yang ni dia ada keterangan. Baik. Huraian rukun solat. Dengar elok lah. Takut tak faham. Yang pertama, berdiri betul. Berdiri betul, tegak. Bila kita berdiri nak sembahyang tu, kena berdiri tegak. Jangan berdiri sengit. Tambah lagi sembahyang tepi-tepi dinding, sambil-sambil sandak dinding. Kadang-kadang setengah tu lena dah sembahyang pun dah. Ada tak? Pernah jadi tak lena dah sembahyang? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Maaf masuk lambat. Masuk lambat ni ketinggalan lah. Banyaklah saya dah hurai lah. Ketinggalan. Kena mengaji ni kena ada disiplin lah insyaAllah. Kalau ada hal yang penting tu tak apalah. Pastikan kita nak jadi orang yang pelajar yang berjaya ni, kenalah disiplin dalam belajar. Kena awal. Baik, muka surat 53 lah. Muka surat 53. Atas sekali. Baik, yang pertama berdiri betul lah. Huraian rukun solat yang pertama berdiri betul, iaitu dipanggil qiyam. Bahasa Arab dipanggil qiyam. Berdiri betul ini adalah bagi yang tidak berdiri betul ini adalah bagi mereka yang sihat. Sihat tubuh badan, kaki dia elok, tak sakit apa, lutut dia tak sakit, berdiri betul. Macam kita lah, orang muda-muda ni kan, macam kamu ni kan, baru darjah 6, darjah 5, sekolah rendah, tu berdiri betul. Wajib kena berdiri betul sebab kita ni orang yang sihat, bukan orang sakit. Kena berdiri betul. Kemudian dia kata di sini, bagi yang tidak mampu berdiri, maka boleh menunaikan solat secara duduk atau baring. Duduk ni dia ada khilaf lah. Ada khilaf. Ada yang kata duduk sila, ada yang kata duduk tahiyat awal. Macam-macam lah, yang tu kena tengok, kena mengaji bab fiqh lebih lah. Duduk. Tapi zaman sekarang ni kita tengok kebanyakan duduk atas kursi kan. Tu. Yang tu perbahasan dia panjang sikit lah, dia kena tengok fiqh pula lah. Tapi nak abang kata kalau tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu tu disebabkan kita sakit lah. Bukan saja-saja lah. Untuk sembahyang fardu ni. Yang ni di sini adalah untuk sembahyang fardu saja. Tapi kalau sembahyang sunat boleh duduk. Boleh duduk. Walaupun kita ni tak sakit. Boleh duduk. Contoh sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih kan? Sunat. Sunat sembahyang tarawih. Boleh duduk. Boleh sembahyang duduk. Walaupun kita tak sakit. Tapi sembahyang berdiri itu lebih bagus. Lebih afdal. Lebih banyak pahala lah. Berbanding sembahyang duduk. Tapi sembahyang wajib, subuh sampai isyak tu, tak boleh duduk. Melainkan kalau kita sakit. Kita uzur. Boleh duduk. Atau baring. Baring. Macam kita duduk baring tu lah. Terlentang. Boleh terlentang, tidur terlentang. Boleh mengiring. Baik. Mengikut kesesuaian dan keadaan pelakunya. Yang ni kita boleh tengok di hospital lah. Orang sembahyang di hospital macam mana. Orang sakit kan. Tapi di hospital tu, kira mudah banyak lah sebab katil dia tu boleh ni kan, boleh adjust kan katil di hospital. Boleh bagi naik sikit, boleh turun sikit kan. Bila kita nak hadapkan dada tu ke kiblat, adjust katil tu bagi naik sikit. Sebab tu kalau orang sakit, seeloknya ada katil macam tu lah. Jadi kalau katil betul macam tu, susah lah dia nak sembahyang kan. Baik. Tu yang pertama, kena berdiri betul. Wajib bagi yang sihat tubuh badan. Yang sakit, dia kena duduk, tak boleh duduk, dia kena baring, tak boleh baring, dia kena melentang, tak boleh melentang, kena mengiring, tak boleh mengiring belah kanan, belah kiri, dan tak boleh juga kena sembahyang. Sembahyang wajib tetap sembahyang, kena sembahyang selagi mana akal ada lah, selagi tak gila lah. Tu kena sembahyang.
Walaupun sakit teruk, sakit nak mati sekalipun, selagi akal ada. Baik. Paling tak boleh pun sebelum last tu sembahyang dengan kelopak mata lah. Kelopak mata, buat isyarat mata kan. Takbir macam mana, buat isyarat mata. Last sekali, tak ada tengok-tengok dah. Sembahyang dengan hati, kena niat di hati lah. Tengah duduk berdiri macam mana, rokok macam mana, kena niat di hati tu, macam tu. Tu. Nak abang kata tak boleh tinggal sembahyang. Tu. Kita lah ni mudah-mudah kan. Sakit gigi sikit tak sembahyang dah. Sakit perut sikit tak sembahyang dah. Sesemua sikit tak sembahyang dah. Berapa ramai di luar sana yang tak sembahyang. Tu. Bukan kata budak-budak, orang tua pun banyak kan. Kerja, kedua kali kerja lah. Bayang tak? Sebab itulah rezeki tak berkat. Dapat duit, duk tak cukup sedia. Dapat duit. Dapat gaji banyak mana pun duk tak cukup situ. Tak cukup situ sebab apa? Tidak ada keberkatan. Sebab dia kerja, cari rezeki. Milik Allah rezeki tu. Tapi dia tak sembahyang. Dia tak tunaikan perintah Allah sembahyang. Sebab itulah Allah Ta'ala tak bagi berkat rezeki dia. Tak cukup sedia. Dapat banyak mana pun tak cukup. Tu. Jadi kita kena jaga sembahyang lah. Jaga sembahyang. Sebab sembahyang akan disoal di akhirat nanti. Amalan yang pertama sekali yang ditoal adalah awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama sekali disoal adalah berkaitan dengan sembahyang. Kita sembahyang ke tak? Kita sembahyang dalam keadaan reti ataupun tidak? Ataupun kita sembahyang pakai tiru-tiru orang? Rokok pun tak reti, sujud pun tak reti macam mana, anggota sujud pun tak tahu. Jagalah. Kita nak sembahyang yang berkualiti. Kemudian yang kedua, niat. Niat. Yang ni pun banyak tak faham ke? Niat. Niat ni apa dia? Kadang ramai tak tahu ni. Bila sebut niat, dia kata usalli fardal maghribi. Contoh sembahyang maghrib. Usalli fardal maghribi. Yang tu bukan niat. Yang tu lafaz niat. Yang tu hak kita duk baca tu bukan niat. Niat ni hati. Tak ada siapa pun boleh beritahu. Boleh tak kita habaq? Niat kita adalah hati tu pada. Tak boleh nak habaq. Yang kita nak sebut itu adalah lafaz niat. Lafaz niat. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat. Tunai kerana Allah Ta'ala. Yang kita sebut tu, usalli tu adalah lafaz niat. Yang tu sunat. Sunat. Kalau tak kata pun, yang penting di hati itu ada lintasan. Niat tu adalah lintasan di hati kita. Kita ingat di hati. Kata kita sembahyang tu, maghrib. Ingat, bukan sebutlah hati. Bukan katalah hati. Kebanyakan yang duk jadi Allah, jadi panjang tu, pasal dia duk kata hati. Allah saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Duk katalah hati. Yang tu bukan niat, katalah hati bukan. Dia kena lintasan di hati. Ingat di hati yang kita tu sembahyang maghrib 3 rakaat. Ingat. Bukan suruh katalah hati. Tu yang jadi panjang. Allah tak masuk lagi. Tu. Tu yang jadi macam tu. Kadang-kadang jadi was-was. Angkat takbir sat tak jadi. Tu syaitan duk kacau tu. Syaitan duk kacau ni sampailah sembahyang syaitan duk kacau lah. Bukan luar sembahyang saja. Sebab tu kita kena baca doa lah. Macam mana? Rabbi a'udzu macam mana? Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika min an yahdurun. Maknanya doa tu doa berlindung daripada syaitan lah. Sebab syaitan ni dia ganggu kita, dia kacau kita sampai dalam sembahyang dia duduk kacau. Antaranya bila kita sembahyang Allahu Akbar. Contohnya sebelum tu kita tak ingat apa pun. Kita tak ingat terang mana pun. Bila kita sembahyang Allahu Akbar, ingat macam-macam. Ingat kot tu. Ingat lagi aku nak makan apa. Lagi aku nak buat apa. Kunci tadi aku letak tang ni. Masa dalam sembahyang tu dia ingat. Kunci letak tang mana. Tadi dia tak ingat. Lupa tak kunci tang mana ni. Cari tak jumpa. Angkat takbir, ingat terus. Kunci duduk bilik store. Aku tak gantung atas tu. Tu. Maknanya dia sembahyang tak khusyuk. Baik. Okey, sekat-sekat tu bermakna line di rumah kamu kot. Line di rumah saya ni okey. Saya pakai Unify. Okey laju. Mungkin line kamu kot. Nak laju pakailah Unify. Pakai Unify. Mungkin line di rumah kamu lah. Pakai Unify lah. Suraya pasang Unify.
Sebulan 89 lah. Nak guna lah. Penting nak mengaji, nak pakai ni line. Baik, dia kata niat di sini, lafaz niat bertujuan untuk mendatangkan keyakinan dalam hati. Niat sebenar adalah secara batin. Tu dia kata. Lafaz niat itu yang kita dah sebut usalli itu, usalli itu adalah dia untuk membantu hati kita. Membantu hati kita. Dia nak bantu hati kita. Bila kita sebut usalli fardhu maghribi, maka hak kita dah sebut tu dia bantu hati kita untuk niat tu datang. Tapi kalau kita tak baca pun tak ada masalah. Yang penting dalam hati tu. Tak ada seorang pun yang tahu. Kita niat masing-masing kan? Tahu. Tak tahu. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Baik. Sebab tu dia kata sini, lafaz niat itu, yang kata usalli itu bertujuan untuk mendatangkan keyakinan dalam hati, untuk membantu hati kita. Niat sebenar adalah secara batin, secara dalam hati. Hak tu hak sebenar. Hak tu hak wajib tu, hak dalam hati tu. Cetusan dalam hati. Cetusan dalam hati ataupun lintasan dalam hati. Ketika takbiratul ihram. Di antara A hingga bar. Allahu Akbar. Di antara A hingga bar tu, dia ada lintasan di hati ataupun cetusan di hati kita. Itu wajib. Kita sebut usalli itu bukan wajib. Itu sunat. Baik. Tu yang kedua, niat. Niat lah. Siapa tak niat, tak sah sembahyang. Okey, kita ada masa lagi. Teruskan lagi. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang ni teranglah kot semalam. Takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan perkara yang di luar sembahyang masuk dalam sembahyang. Contoh dia perkara yang di luar sembahyang, makan, minum, bercakap dan sebagainya. Di luar sembahyang boleh. Setelah mana kita takbir, kita takbirlah Allahu Akbar. Tak angkat takbir pun tak apa. Angkat tu sunat. Kita sebut tu Allahu Akbar. Setelah daripada kita takbir tu, maka perkara tadi tu, hak kita sembang, hak kita bercakap, kita makan, kita minum, tak boleh buat dah. Setelah mana kita takbir tadi. Tu tak boleh. Sebab apa? Sebab takbir itu dipanggil takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan perkara yang di luar sembahyang masuk dalam sembahyang. Tu dinamakan takbiratul ihram. Takbir yang lain tu dipanggil takbir intiqalat. Takbir berpindah rukun. Rukun diri berpindah kepada rokok. Rukun rokok berpindah kepada i'tidal. I'tidal kepada sujud. Yang tu dipanggil takbir intiqalat. Takbir berpindah rukun. Yang mula-mula sekali itu dipanggil takbiratul ihram. Ini kena ertilah ni. Ni sembahyang berpuluh-puluh tahun. Tapi orang tanya, takbir intiqalat yang mana? Mana tak ada kita? Dia ingat sama semua tu. Tak sama lah. Hak mula-mula tu takbiratul ihram. Yang hak lain-lain tu takbir intiqalat. Takbir berpindah rukun. Itu kena faham lah. Ni sampai tak tahu apa langsung. Tak tahu langsung. Bahaya lah. Kalau tak tahu langsung ni bahaya jugalah. Sembahyang dalam keadaan tak erti langsung. Masalah. Kemudian melafazkan Allahu Akbar. Melafazkan Allahu Akbar itu adalah takbiratul ihram. Lafaz tu Allahu Akbar itu wajib. Wajib rukun. Yang akad takbir itu bukan rukun. Akad takbir adalah sunat. Baik. Kemudian yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Dipanggil rukun qawli. Takbir tadi pun rukun qawli juga. Niat tu rukun qalbi, rukun yang bangsa hati. Yang berdiri tadi tu, berdiri betul itu adalah rukun fi'li. Kena tahu lah. Adalah sembahyang dia ada tiga lah. Rukun qawli, rukun qalbi, iaitu yang bangsa hati lah. Qalbi. Kemudian yang kedua rukun qawli, rukun yang bangsa perkataan. Dan yang ketiga rukun fi'li, rukun yang bangsa perbuatan. Itu dalam sembahyang kita. Baik, kita teruskan lagi, masa ada lagi. Kemudian membaca yang keempat, rukun yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Seperti mana yang saya sebut semalam, baca tu bagi betul. Ni kadang-kadang bismillah pun tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah lah. Ramai yang baca macam tu. Haim hak belakang tu kena panjang lah sikit. Ma'arid dia sukun. Paling kurang 2 harakat. Ni tak haim. Tak ada mat langsung. Salah.
Tak sah tu. Sebab bismillah dalam surah Al-Fatihah itu termasuk dalam surah Al-Fatihah. Bismillah tu ayat yang pertama. Bismillah pada surah Al-Fatihah itu wajib. Manakala dalam surah yang lain sunat. Jadi bismillah itu termasuk dalam surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama. Pastikan baca bismillah betul. Ni bismillah betul-betul. Boleh merosakkan sembahyang. Kita nampak macam nampak kita nampak macam remeh benda ni. Remeh lah. Dia kata aku ni baca bismillah lama dah. Sejak aku tadika lagi. Sebelum tadika lagi aku dah baca dah bismillah. Jangan nak buat main-main. Kalau baca silap boleh merosakkan sembahyang. Tak sah sembahyang. Sepatutnya yang betul dah. Him tu kena panjang sikit belakang sini tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia 3 wajah. 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. 2 rakaat. Paling kurang 2 rakaat. Ataupun 4 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. 4 rakaat. Ataupun paling banyak 6 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Paling banyak 6 rakaat. Jangan kurang daripada 2, jangan lebih daripada 6. Yang boleh 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Boleh pilih. Tu. Ni jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tu banyak baca macam tu. Salah lah. Sebab itulah di samping kita belajar bab sembahyang, Quran pun kena ada guru lah, kena cari guru. Ngajilah. Tumpang budak-budak lagi, budak-budak ni ngaji. Esok dah tua, tak boleh baca Quran. Masa tu baru nak menyelesai lah. Masa tu tua dah. Masa tu nak menyelesai. Menyelesai tak guna lah. Sebab benda lepas lah. Jadi, sebelum kita menyelesai, kita mengaji bersungguh-sungguh. Tambah lagi bila kita dah mati, duduk dalam kubur, lagi tak guna apa dah. Menyelesai, teriak, keluar mata darah pun tak guna dah. Pasal duduk dalam kubur dah. Bila kita mati, tak boleh balik dah. Ke dunia tak boleh balik dah. Yang kena ingat sungguh-sungguh. Baca begini elok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi surah Fatihah ni ada 7 ayat lah. Ayat 1 sampai 7. Sekali dengan Fatihah lah. Pastikan kita baca betul. Barulah sah sembahyang kita. Habis, seterusnya ada 4 minit lagi. Rukun yang kelima adalah rokok dan tamakninah. Itu wajib. Tamakninah dia kata di sini bererti berhenti seketika. Yang kata tamakninah itu adalah berhenti seketika sekadar bacaan subhanallah. Itu yang seperti mana si abang tu. Kita berhenti rokok tu. Masa rokok tu kita berhenti sekadar kita kata subhanallah. Rokok semalam saya dah beritahu dah. Kena bagi sama lah. Kepala dengan punggung tu kena sama. Belakang badan tu kena sama. Seolah-olah kita letak papan sama. Tak mau tinggi kepala, tak mau rendah kepala. Dia nak sama. Kepala dengan belakang dengan punggung tu sama. Kalau letak papan tu sama. Tu cara rokok yang betul. Kalau mayang lain pada tu, kita takut tak sah rokok kita, takut tak sah sembahyang kita. Baik, kemudian dia kata ulang balik, tamakninah bererti berhenti seketika sekadar bacaan subhanallah, dan sunat kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Yang tu sunat lah. Kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih dalam rakaat itu adalah sunat. Kalau kita duduk diam pun tak ada masalah, tapi tak dapatlah pahala sunat. Tak dapat pahala sunat. Kita kan jenis nak banyak. Kalau duit tu nak banyak, baik, pahala nak banyak jugalah, bacalah, dapat pahala lebih. Sebab sunat ni adalah keuntungan. Kita meniaga lah, modal kita 100. Takkan kita meniaga nak 100 tu ya. Itu modal. Kita nak untung lebih lah. Untung itulah sunat. Jadi perbanyakkan sunat. Bacalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Bukan payah pun 3 kali ya.
baca tu. Sunat dapat pahala. Ni tak. Tapi nak abang kata kalau tak baca pun sah sembahyang. Sah rakaat dah sebab subhanallah, subhana rabbil azim itu sunat. Kita sebut macam tu sunat. Ni siapa yang tak tahu hak mana sunat, hak mana wajib, hak mana sunat tak tahu. Baik. Baik, kita ada masa 2 minit lagi sikit. Dan kemudian i'tidal. Yang keenam, rukun yang keenam, i'tidal. I'tidal ni bangun. Setelah mana rakaat kita bangun. Sami Allahu liman hamidah. Bangun tu. Bangun terpacak tu dipanggil i'tidal. Dan sunat kita baca Rabbana lakal hamdu. Ataupun Rabbana walakal hamdu. Boleh. Baca itu. Sunat lah. Hak kita baca tu sunat. Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamdu. Yang tu sunat. Yang wajibnya kita bangun diri tu i'tidal tu dan tamak ninah tu. Tamak ninah tu. Subhan kita kata apa? Rabbana lakal hamdu. Waktu wajib. Jangan bangkit-bangkit terus sujud terus. Tak ada apa ni. Yang tu tak sah lah. Yang tu. Baik. Okey, satu lagi. Last. Yang ketujuh. Rukun yang ketujuh. Sujud. Dan tamak ninah. Sujud ni macam tadi lah. Kena bagi kena. Tunjuk anggota lah. Dahi. 2 tapak tangan. 2 lutut dan 2 perut. Ibu jari. Ataupun 2 perut jari. Kena bagi kena. Tidak tak sah sujud kita. Dan tamak ninah. Tamak ninah berhenti sekejap lah. Masa sujud tu. Sekadar kita kata subhanallah. Tapi kita disunatkan baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Baik. Okey, jadi sekadar itu dulu. Minta tolong tanda lah. Minta tolong tanda pada yang ketujuh, yang ke-8. InsyaAllah minggu depan kita sambung bahagian ibadah ni. Nombor 8 lah. Nombor 8 iaitu rukun yang ke-8. Duduk antara 2 sujud lah. Tolong tanda lah. Nanti nak tanya balik. Nanti saya tanya balik lah. Tolong tanda. Saya pun bukan ingat Tanda lah. Tolong tanda. Kita sambung minggu depan. Bahagian ibadah adalah rukun yang ke-8. InsyaAllah. Iaitulah duduk antara 2 sujud. Baik. Jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan sebentar tadi, para pelajar sekalian dapat faham dan dapat amalkanlah dalam solat seharian. Jangan mengaji saja, tak amal. Kena mengaji dan beramal insyaAllah. Baik, jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dipanjangkan umur, kita akan bertemu lagi pada minggu depan lah, hari Khamis dan hari Jumaat insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan dari masing-masing. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.